Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap tuan-tuan dapat dengar dengan jelas. Sekejap Hmm, Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya di Facebook Live, di Facebook Live Syawal Amron. So, saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan meluangkan dan melapangkan sedikit masa untuk dengar coloteh-coloteh saya berkaitan ataupun yang berkisarkan tentang pelaburan emas. Jadi tajuk kita malam ni adalah tentang emas ketika pandemik. Okey, emas ketika pandemik, penyelamat atau beban. Okey, emas ketika pandemik, penyelamat atau beban. Baik, sebelum tu kalau tuan-tuan dapat dengar dengan jelas apa yang saya sedang cakapkan, tuan-tuan mungkin boleh komen dekat komen di bawah supaya saya dapat tahu yang tuan-tuan dengar dengan jelas apa yang cuba saya sampaikan. Sebab hari ni saya tak pakai earphone. Selalu saya pakai earphone. Ketika pandemik, penyelamat atau beban. Muhammad Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk kepada topik ni, izinkanlah saya share beberapa gulbar, beberapa dinar, shilling emas dan juga beberapa barang kemas supaya tuan-tuan nampak bila kita cerita tentang emas, ia bukanlah semata-mata berkaitan dengan gulbar ataupun dinar semata. Barang kemas juga dikira sebagai barang ataupun barang pelaburan ataupun emas pelaburan. Cumanya dia ada perbezaan here and there lah, which is perbezaan tersebut saya ada sentuh dalam buku saya. Tuan-tuan boleh baca lah nanti. Tapi malam ni kita akan hurai sedikit. Okey, jelas, cantik. So tuan-tuan, ada beberapa lah gulbar-gulbar yang dikeluarkan oleh syarikat Public Gold. Sebagai contoh yang saya tunjuk kat tuan-tuan ni, ini adalah gulbar 1 gram. Okey, gulbar 1 gram. Mungkin tak jelas kot. Harap nampak lah. Ini adalah gulbar 1 gram syarikat Public Gold. Okey, ini pula gulbar 5 gram. So kalau tuan-tuan nampak lah perbezaan kebesaran dia tu. So that's why yang 5 gram ni besar sikit dia punya item dia. Okey, 1 gram dan 5 gram. Ini gulbar. Kemudian gulbar juga ada dalam bentuk kapsul. Yang mana bentuk kapsul ni kita boleh buka. Okey, gulbar syarikat Public Gold dalam bentuk kapsul, yang mana kapsul ni kita boleh buka. Which is yang dalam bentuk kapsul ni sebenarnya dia lebih mesra arah nu dan dia lebih mudah kita nak keluar masuk pajak. Lebih mudah untuk kita nak keluar masuk pajak. Okey. So inilah. Okey, selain daripada gulbar-gulbar yang saya tunjuk tadi, Public Gold juga ada keluarkan dinar. So ini contoh dinar Public Gold, dinar 916, 2 dinar. Okey, 2 dinar bersamaan dengan 8.5 gram. 8.5 gram. So lebih kurang harga hari ni dalam 2,200 lah. Okey, sekeping macam ni tuan-tuan, RM2,200. Okey, so selain daripada gulbar dan juga dinar, shilling, barang kemas juga termasuk kepada emas pelaburan. Termasuk kepada emas pelaburan. So terima kasih Ahmad Firdaus, Zuraida, Anna, Muhammad Hasrul. Okay, terima kasih. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh share supaya ramai lagi yang kat luar sana dapat sedikit info dan dapat sedikit maklumat berkaitan emas. Okey, emas ketika pandemik. Adakah ianya penyelamat ataupun satu beban kepada pemilik dia? Jadi selain daripada gulbar dan juga dinar, tuan-tuan mungkin dekat tangan tuan-tuan yang perempuan lah, mungkin ada barang kemas. Okey, ini contoh rantai tangan koko. Okey, mungkin tuan-tuan ada barang kemas dekat tangan tuan-tuan.
dekat leher tuan-tuan, dekat jari tuan-tuan dan perempuan lah, tuan-tuan tak ada perempuan. Okey, mungkin ada barang kemas. Yang mana barang kemas ni juga boleh menjadi penyelamat kepada kita ketika waktu pandemik. Okey, ini contohnya. So barang kemas ni kita boleh beli dekat mana? Kita boleh beli dekat PG Jewel. Ini PG Jewel. So Public Gold bukan sekadar keluarkan gold bar dan juga dinar. Public Gold juga ada keluarkan barang kemas yang dipanggil PG Jewel. Okey, so kita masuk kepada topik. So tuan-tuan dan perempuan dah tengok gold bar, dah tengok dinar, dah tengok barang kemas. Kita masuk kepada topik iaitu emas ketika pandemik. So emas ketika pandemik, adakah ianya penyelamat atau menjadi beban kepada penyimpan? So saya pecahkan situasi masyarakat ataupun individu tu kepada dua kelompok. Saya pecahkan kepada dua kelompok. Yang pertama, belum menyimpan emas. Belum menyimpan emas dan tak ada emas. Belum menyimpan emas dan bermakna dia tak ada emas. Nur Azlina, okey, waalaikumsalam. Muhammad Safi Ahmad, terima kasih. Okey, tuan-tuan mungkin boleh share saya punya live ni supaya ramai lagi yang dapat manfaat. So saya pecahkan kepada dua kelompok manusia, dua kelompok masyarakat, dua kelompok individu yang mana emas ketika pandemik penyelamat ataupun beban. Yang pertama, kelompok pertama adalah kelompok yang tak mengumpul emas ataupun tak menyimpan emas. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka yang sudah ada emas. Mungkin tuan-tuan yang sedang tonton ni orang yang dah semula simpan emas. Saya dah orang yang mula simpan emas, kelompok yang kedua. So kelompok yang pertama belum simpan emas, tak ada knowledge pasal emas, tak tahu nak mula macam mana dan tak tahu apa step-step yang sepatutnya diambil. Okey, so ada dua kelompok. So that's why saya sebutkan tadi emas ketika pandemik, penyelamat atau beban. Disebabkan ada dua klausa, so saya pecahkan kepada dua kelompok. So dia akan jadi beban kepada mereka yang tak ada emas. Kenapa saya kata tak ada emas tapi beban? Sebab waktu itulah, waktu sekarang ni lah, waktu pandemik ni lah, orang-orang yang tak menyimpan emas ni akan melihat emas adalah benda yang sangat bernilai. Emas adalah benda yang sangat bernilai. Waktu sekarang ni. Dan ketika sekarang ni, ketika kita semua dihimpit dengan masalah kesihatan, dihimpit dengan masalah ekonomi, dihimpit dengan dari segi keuangan kita, maka waktu ni kita mula dah ada kesedaran untuk mengumpul emas. Cuma ia jadi satu beban kepada kita sebab apa yang perlu kita utamakan? Adakah makan minum? Adakah membayar sewa-sewa? Adakah membayar hutang-hutang? Atau membeli emas? That's why saya kata ini akan menjadi beban kepada kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, mereka yang sudah ada emas, dah simpan emas. Contohnya saya, mungkin ada sebagai tuan-tuan dan perempuan yang dah simpan emas. Siapa yang dah mula ada kesedaran simpan emas dan dah mula simpan emas, mungkin tuan-tuan boleh komen. Saya dah mula simpan emas, saya dah mula simpan emas sebagai satu titik tolak ataupun sebagai satu motivation kepada orang yang tonton ni supaya mereka pun akan tengok, oh rupanya ramai rakyat Malaysia yang dah mula menyimpan emas. Okay, so Akmal Ashraf, terima kasih. Zahiri Muhammad, Nakib Insyirah, Profesor Doktor ini Doktor Nakib Insyirah, Yazli, Muhammad Amin. Okay, jadi so kelompok yang pertama dan kelompok kedua, kita ada dua kelompok tadi. Sebab that's why saya pecahkan tadi penyelamat dan juga beban. Penyelamat dan juga beban. Jadi orang yang belum simpan emas, dia akan mula melihat emas ni satu benda yang sangat penting dan dia nak mula menyimpan emas. Akan tetapi menjadi beban disebabkan dihimpit masalah keuangan, dia tak tahu nak utamakan yang mana satu. That's why tuan-tuan dan perempuan yang tak ada simpanan emas duduk dalam live saya, dengar apa celoteh saya, ada manfaat, ambil. Yang baik dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sempadan, kata orang-orang lama. Macam itulah. Okey. Jadi dia tak mampu, sama ada dia nak utamakan bayar sewa, bayar hutang ataupun mulakan dengan menyimpan. Jadi ada beberapa nasihat, advice daripada saya untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam kelompok yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam kelompok yang pertama. Ada dua nasihat saya. Yang pertama, tingkatkan pendapatan. Yang pertama, tingkatkan pendapatan. Apa maksud saya tingkatkan pendapatan? Tuan-tuan,
hari ni kalau tuan-tuan nak buat ekstra kerja, sebenarnya terlalu banyak. Sebenarnya di Malaysia terlalu banyak job kerja. Cuma kita sebagai rakyat mahu atau tidak saja untuk terjun dalam pekerjaan tersebut. Okey? Tapi dalam keadaan pandemik sekarang ni mungkin menyebabkan kita tersekat daripada segi pergerakan, perjalanan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan boleh ambil apa-apa saja job ataupun pekerjaan yang menjadi tumpuan ketika pandemik. Sebagai contoh penghantar makanan, sebagai contoh itulah antaranya penghantar makanan, ataupun sebagai contoh lainnya tuan-tuan mungkin boleh buat dropship, tuan-tuan mungkin boleh buat mulakan perniagaan dari rumah. So sebenarnya terlalu banyak. Cuma kita berani atau tidak, kita ada atau tidak kesungguhan nak buat perkara tersebut. That's why bila rakyat Malaysia kata dia orang ni orang susah, saya macam sebenarnya sedih juga. Okey, hakikatnya mereka ada dua tangan, mereka ada dua kaki, mereka ada mata, ada telinga. Mereka boleh bergerak, mereka ada akal, ada otak, mereka boleh berfikir. Sebenarnya tak ada alasan untuk kita tak mampu untuk mencari ataupun menambah pendapatan. Okey. Dalam keadaan sekarang ni kita terhimpit. Of course kita ada keluarga, kita ada isteri, kita ada anak-anak. Takkan kita 24 jam nak bekerja. Yes, saya bersetuju dengan pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi pada masa yang sama, pengurusan masa adalah tugas kita. Okay, tuan-tuan kena ingat Tuhan bagi masa setiap orang 24 jam. Tak ada kau dapat 25 jam. Hari ni aku dapat 16 jam je. Kau dapat 18 jam. Yang ni dapat 30 jam hari ni. Tak. Tuan-tuan, Allah bagi adil. Allah bagi semua orang 24 jam. Yang membezakan kita dengan dia adalah pengurusan masa. That's why the most important adalah urus masa. Kalau tuan-tuan tengok ada beberapa buku saya tunjuk kat tuan. Ini contoh buku mengatasi tekanan. Nampak macam kelakar, buku ni nipis je tuan-tuan. Tapi baguslah, worth it lah untuk dibaca. Saya ada satu lagi buku pengurusan masa. Okay. Buku ni pun murah, saya beli murah saja. RM1 je satu. Waktu utusan nak tutup dia punya kilang dekat KL dulu kan. So sebenarnya tak ada alasan. Kita sendiri yang uruskan masa kita. Antara buku yang bagus juga tuan-tuan mungkin boleh pergi cari buku Saya Ada 25 Jam Sehari. Buku Dato' Dr. Daud Bakar. Saya Ada 25 Jam Sehari. Tu boleh baca buku-buku macam tu. So yang pertama tambah pendapatan. Okey, tambah pendapatan. Yang kedua, advice saya yang kedua untuk kelompok yang pertama, siapa yang baru masuk mungkin dia akan lost sikit lah apa masuk kelompok ni, kena tengok daripada awal. But then tak apa, you just stay, you akan dapat manfaat. Kelompok yang pertama ataupun advice saya yang kedua adalah untuk kelompok yang pertama adalah mengurangkan perbelanjaan. Okey, mengurangkan perbelanjaan. Sekejap saya baca sikit komen sebab okey. Best simpan emas ni, Yazli. Yes, of course. Siapa yang dah simpan dia akan kata best. Badan siapa yang tak simpan, dia akan kata macam ragu-ragu, dia akan kata mahal, dia akan kata nanti kena tipu, dia akan kata scam, macam-macam. Okay? So the only things tuan-tuan dan perempuan nak tahu seronok tak seronok yang menyimpan emas adalah tuan-tuan mula membeli emas. Okay? Kita tak boleh nak gambarkan macam mana manisnya gula. Melainkan tuan-tuan dan perempuan rasa sendiri gula. Okay? Kita ambil gula, kita rasa. Okay? Kita tak boleh nak gambarkan gula ni manis. Manis tu macam mana? Tuan-tuan ambil satu sudu, suap dalam mulut, tuan-tuan tahulah gula tu manisnya rasa macam mana. Begitulah juga dengan simpanan emas. Kita boleh share, kita boleh nyatakan kegembiraan kita, akan tetapi tuan-tuan dan perempuan nak rasa perkara tersebut hanya dengan cara buat langkah yang pertama, iaitu menyimpan emas. Alhamdulillah saya dah mula menyimpan emas. Anak MY, okey, tahniah, sangat-sangat bagus dan terus sebarkan manfaat emas kepada masyarakat. Ahmad Tangki, okey, apa khabar? Amril Fatihin. Tuan Syarif memang tak public share ke perkongsian ilmu? Saya share, tak ada masalah, boleh share, boleh share. Boleh share saya punya live. Bisnes online dapat keuntungan beli emas. Yes, Tuan Zahri Muhammad.
Tak ada choice. Tuan-tuan tengok, tengok gambar Tuan Zahari ni pun dah muka ayah-ayah kita dah. Akan tetapi jiwanya muda. Okey, tak ada alasan sebenarnya tuan-tuan, tak ada alasan. Okey, tua, muda, siapa pun buatlah. Muhammad bin Amirun, salam dari Kelang. Fadilah Muhammad, Kak Fit, Azam Amiri, berkhabar tuan. Okey, dan share. Okey. Jadi saya punya advice untuk kelompok yang pertama tadi adalah yang pertama tambah keuangan, tambah pendapatan. Yang kedua kurangkan perbelanjaan. So tuan-tuan boleh buat dua-dua. Bila tuan-tuan buat dua-dua, tuan-tuan akan dapat ekstra ataupun lebihan duit. Daripada lebihan duit tu tadi, inilah tuan-tuan tukar kepada bling-bling. Okey. Okey, saya ni bukanlah nak meniaga, bukanlah nak menjual emas. Cuma saya nak tunjukkan kat tuan-tuan bahawasanya emas adalah penyelamat ketika pandemik. Emas adalah penyelamat ketika pandemik. Pandemik merujuk kepada 1001 perkara. Tak semestinya pandemik daripada segi kesihatan, pandemik dari segi ekonomi. Okey? Kesan-kesan negatif yang memberi daripada sudut ekonomi pun, tuan-tuan kena ada emas sebagai support. Lebihan tadi, belilah emas. Bila tuan buat dua benda ni, dua advice daripada saya. Kenapa emas? Kenapa bukan ASB? Kenapa bukan property? Kenapa bukan hartanah? Kenapa bukan unit trust? Kenapa bukan takaful? Nanti saya akan share benda tu. Okay? Okay, so tuan-tuan dah kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama saya dah terangkan. Mereka yang tak pernah simpan emas, tak pernah ada emas, maka mereka akan rasa terbeban. Emas ni akan menjadi beban bagi mereka sebab apa? Ketika pandemik sekarang ni mereka akan melihat emas memberi manfaat yang sangat baik kepada penyimpan. Dan dia nak mula menyimpan emas. Itu satu perkara yang positif. But then ketika ini dia dihimpit dengan kesempitan keuangan, dia dihimpit dengan masalah ekonomi, dia dihimpit dengan masalah macam-macam masalah menyebabkan dia terbeban untuk dapatkan simpanan emas. That's why saya bagi advice, tambah pendapatan, kurangkan perbelanjaan. Mungkin tuan-tuan boleh write down lah. Itu untuk kelompok pertama. Kelompok yang kedua, orang yang dah ada emas. Contoh saya, tuan-tuan dan perempuan yang sedang tonton, saya percaya tuan-tuan dan perempuan ada buat simpanan emas ataupun puan-puan yang dah berkahwin, saya pasti dekat jari pun dah ada sebentuk cincin. Okay, sebentuk cincin ataupun dekat leher dah ada rantai emas, dekat tangan dah ada gelang emas, dekat telinga ada anting-anting, dekat kaki ada gelang kaki. So perempuan yang dah kahwin mungkin benda-benda tersebut menjadi penyelamat. Orang laki-laki mungkin boleh simpan bolba, boleh simpan dinar, laki-laki. So that's why saya kata laki-laki pun sebenarnya boleh je simpan barang kemas, tetapi jangan pakailah. Okay? Tunggu dah ada wife nanti, pakaikan dekat tangan wife. Begitu. Okay, so orang yang dah simpan emas ni, maka bila pandemik berlaku, emas akan menjadi penyelamat bagi dia. Sebab apa? Dia tak perlu risau. Sebab emas adalah the real money. Kalau Robert T. Kiyosaki sebut, emas adalah God's money. Robert T. Kiyosaki sebut emas adalah God's money. Siapa Robert T. Kiyosaki? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dalam dunia keuangan, tak kenal Robert T. Kiyosaki, saya mohon supaya tuan-tuan bertaubat daripada dunia keuangan. Okey, dia macam itulah lebih kurang. Those yang duduk dalam dunia keuangan, duduk dalam dunia pelaburan tapi tak kenal Robert T. Kiyosaki, saya sangat sedih. Okey, ini contoh buku dia lah. Ini orangnya. Okey, sebelah ni kenapa saya tutup? Sebab dia baru kalah. Dia baru je kalah. Okey tuan-tuan, ini buku Why We Want You to Be Rich, Donald Trump dengan Robert T. Kiyosaki. Okey, buku ni pun sangat-sangat bagus untuk dibaca. So, Robert Kiyosaki bagi tahu emas adalah God's money. Emas adalah God's money. Duit Tuhan. So, tuan-tuan yakin dan percayalah. Ini bukan kata-kata Robert Kiyosaki saja, tapi baginda Nabi pun dah bagi tahu akan datang satu zaman yang mana tidak ada perkara yang bernilai melainkan dinar dan juga dirham, iaitu emas dan juga perak. So orang yang ada emas ketika ini tak risau sebab apa? Dia ada dua pilihan. Yang pertama, dia jual emas. Dia jual emas untuk dapatkan surplus, untuk didapatkan cash money. So dia jual emas. Sebab apa boleh jual? Orang tak ada masalah. Semua orang nak beli emas. Paling tidak kita boleh jual kat kedai syarikat emas.
orang akan membeli emas sebab emas ni bernilai, God's money macam saya cakapkan tadi, maka dia boleh jual emas. Dan jual emas tuan-tuan tak ambil masa 3 bulan. Kadang-kadang tak sampai 24 jam. Dan kadang-kadang nak jual emas ni tak sampai setengah jam. Yes. 10 minit, 15 minit pun tuan-tuan boleh dah dapat cash secara segera. That's why saya kata emas bukannya property and whatsoever. Nanti saya akan terangkan sikit. So, sama ada tuan-tuan ada dua choice. Yang pertama jual, yang kedua pajak. Mereka yang dah ada pengalaman masuk kedai pajak, mereka yang dah ada pengalaman masuk kedai emas untuk jual emas, maka dia akan rasakan bahawasanya emas ni adalah satu penyelamat besar dalam kehidupan dia. Emas ni adalah satu penyelamat besar. Ini adalah 5 gram gold bar syarikat Public Gold. Okey. Ini 2 dinar. 2 dinar ni harga dia lebih kurang dalam 2,200. 5 gram harga dia lebih kurang dalam 1,200 atau 1,300. Okey, 5 gram hari ini. Okey, ini adalah 10 gram, harga dia lebih kurang dalam 3,000. Okey. Yang ini pun barang kemas ni pun berat dia lebih kurang dalam 10 gram, harga dia pun lebih kurang dalam 2,800. So tuan-tuan just imagine total dekat tangan saya ni pun saya rasa almost 6,000 ke 8,000. Okay? Jadi tuan-tuan, emas ni sangat-sangat bernilai. Tak perlu tunggu orang kata emas tu bernilai untuk kita menyimpan. Atuk kita, nenek kita, moyang kita daripada zaman dulu, mereka hanya ada property, hartanah dan juga emas. Dan mereka tak berhutang tuan-tuan. Tengok orang kampung hidupnya susah, pagi ke bendang. Kita nampak susah tapi hakikatnya hati mereka tenang. Semua harta yang ada di keliling mereka adalah mereka punya. Tapi hari ni kita tengok orang lain berkereta besar, berumah besar, ke Starbucks, ke mana-mana, kita nampak macam meriah, macam indah kehidupan dia. Tapi hakikatnya jiwa mereka sempit kerana setiap hujung bulan bila dapat gaji mereka kena bayar semua harta benda yang ada di depan mereka, sebab itu bukan harta mereka, hakikatnya itu adalah harta bank. Okay. So macam saya cakap tadi, ada dua kelompok. Kelompok pertama yang tak pernah simpan emas, kelompok dua yang dah ada simpan emas. So that's why dia akan jadi penyelamat, yang tu akan jadi beban. So, kenapa emas? Okay, ni Bu nak jawab. Kenapa Syawal suruh beli emas? Kenapa tak suruh beli benda lain? Kita ada property, kita ada hartanah, lagi-lagi musim pandemik, property harga drop. Kenapa nak sibuk simpan emas, tak beli property? Okay, tuan-tuan. Kenapa saya pilih emas? Tuan-tuan kena ingat, bila kita cerita pasal medium pelaburan, kita tak boleh nak tapau semua, tak boleh nak samakan semua benda. Okay, apple dan orange kita tak boleh nak samakan. Masing-masing ada pro and cons. Okay, contoh emas tak ada dividen. Emas tak ada dividen. Kalau nak bandingkan emas dan SB, satu perbandingan yang bagi saya agak bodoh dan perbandingan yang tak sepatutnya orang yang berakal untuk buat. Okay, kenapa kita tak buat dua-dua? Cuma di ketika ini bagi saya, di ketika pandemik ini, bagi saya emas adalah the best choice. Macam saya cakap tadi, untuk memudahkan kita dapatkan cash segera, sekiranya berlaku impact ekonomi yang, the worst case scenario, impact ekonomi yang lagi dahsyat, kita boleh keluar daripada negara tanpa wang kertas, kita hanya bawa emas-emas kita. Itu worst case scenario lah. Dan kita doa supaya benda tu tak terjadi. Tapi benda tu boleh tak terjadi? Yes, sejarah membuktikan. Pergi baca buku sejarah. Dalam buku saya ada sentuh sikit dalam bab mukadimah, ada saya sentuh sikit beberapa history sejarah tentang kegagalan mata wang. Okay, so kenapa emas? Sebab emas cepat cair. Emas adalah God's money. Emas, orang mudah ataupun orang berminat dengan emas. Okay, contoh kalau tuan-tuan buat ASB financing. ASB financing. Tuan-tuan kalau nak jual ASB financing pun mesti 2 tahun mesti 2 tahun kalau bukan non-Islamic punya lah ASB loan. Kalau ASB financing kalau tak salah saya dia tak ikat kita lah. So kita boleh potong anytime, but then nanti bila kita potong awal sangat kita kena bayar cas tambahan. Dan tak ada apa-apa keuntungan bagi kita. So benda tu semua kena create lah, kena ambil tahu. Kalau property pula tuan-tuan, property dia akan ambil masa 6 bulan. Itu pun paling cepat untuk tuan-tuan jual rumah tuan-tuan.
Paling tidak gila-gila pun boleh jadi 2 tahun, 3 tahun tak ada orang lagi nak beli property. Kita nak guna duit sekarang. That's why saya kata gold is the best medium, the best instrument buat masa sekarang. Okay, buat masa sekarang. Okay, so plus sekarang ni kalau tuan-tuan tengok prestasi harga emas, okay, kita tengok baru-baru ni Donald Trump semalam, petang tadi, pagi tadi, Donald Trump diisytiharkan kalah di US election. So kita tengok harga emas, okay, dalam graf emas dalam uptrend. Uptrend ni maksudnya apa? Dalam meningkat. Dia punya graf tu dalam proses menaik. So that's why saya selalu advise kepada semua klien-klien saya, ini adalah masa untuk tuan-tuan dan perempuan tambah pelaburan emas dan beli sikit-sikit tetapi konsisten. Beli sikit-sikit tetapi konsisten. So dalam kita melihat graf emas, ada 2 benda yang kita kena tahu. Yang pertama fundamental analysis dan juga technical analysis. 2 benda ni sangat-sangat panjang ceritanya. Saya share dalam saya punya channel Telegram. Tuan-tuan mungkin boleh follow saya punya Telegram, nampak yang tengah bergerak ni. Okay, pergi ke channel, pergi kat Telegram, just type saja nama saya. Just type saja nama saya dan di eja rapat. Syawal Imran di eja rapat, join channel Telegram dan saya banyak share tentang knowledge emas dekat dalam saya punya channel Telegram. So, ini gold bar, ini dinar. Dan ini adalah barang kemas. Okay, so saya baca sikit komen tuan-tuan. Siti Zulzana Jubri is watching. Okay, terima kasih. Zahidul Fitri, terima kasih. Tuan Zahid, siapa yang nak apa? Nak mula bertukar kepada SIM card yang murah, SIM card yang patuh syariah, SIM card yang transparent, mungkin boleh direct dengan Zahid. Okay, Zahidul Fitri ni. Ini bos besar dalam apa ni? Hello Telco. Hello Telco. So boleh WhatsApp dia lah. Syamirul, apa khabar? Tak boleh ambil lebih manisan, kencing manis nanti. Emas tak boleh simpan banyak-banyak, nanti jadi target penjenayah. Ini semua kefahaman bahaya. Ini semua kefahaman. Kalau tak boleh simpan emas banyak, habis nak simpan apa yang banyak? Pahala. Tuan-tuan, ini satu benda tuan-tuan tolong baca buku ni. Tolong baca buku ni. Satanic Finance. Tolong baca buku ni. Saya ke belakangkan sikit. Tuan-tuan mungkin boleh screenshot. Saya letak muka saya kat sebelah lah. Okay. Tolong baca buku ni supaya tuan-tuan faham tentang sistem kewangan moden hari ni. Dan tuan-tuan tolong doakan saya dalam proses menulis satu lagi buku. Buku tu namanya Konspirasi Emas. So doakan supaya benda tu siap dan 2021 boleh dicetak. Saya dah proses menulis buku tu. Ingat ini semua kita panggil apa Yahudi punya projection, Yahudi punya project adalah untuk memastikan seluruh rakyat dunia, seluruh masyarakat di dunia supaya melihat emas ni satu benda yang sangat-sangat bahaya. Okay, simpan emas bahaya banyak-banyak, nanti kena target penjenayah. Simpan emas tak boleh macam ni, simpan emas tak boleh macam ni, terlalu banyak nanti kena zakat, simpan terlalu banyak nanti kena macam ni. So, benda ni dah tertanam dekat dalam otak kita menyebabkan kita rasa emas ni satu benda yang sangat bernilai, hanya orang kaya saja boleh memilikinya. Pertama. Yang kedua, emas ni terlalu bernilai menyebabkan kita tak boleh pegang emas banyak-banyak sebab takut kena rompak. Tuan-tuan, benda yang tuan-tuan kena faham lah. Saya cadangkan tuan-tuan baca buku ni dulu. Okay? Tuan-tuan baca buku ni dan buku ni pun agak berat dia punya konten. Tak apalah, baca saja. InsyaAllah tuan-tuan akan faham. So, pandangan-pandangan yang seperti ini tak akan keluar daripada mulut kita as a Muslim dan juga as a mukmin. Okay, Muhammad Amin, open gap lah, apa lagi? Yes, Amin, tunggu apa lagi? Inilah masanya. Nur Azlia dan Syed, okay, tanya. Ahmad Tangki, okay, terima kasih, betul itu yang saya share, saya cadangkan kepada mereka yang belum ada simpanan emas. Dia akan rasa terbeban sebab apa? Dia tengok orang kiri kanan dah mula simpan emas dan mula gunakan emas ketika musim pandemik, maka dia nak dapatkan emas juga.
maka menjadi beban bagi dia untuk dapatkan emas. Jadi that's why saya bagi dua advice, tambah pendapatan, kurangkan perbelanjaan. Muhammad bin Amirun, wow. Zaidul Fitri, dia tergelak tu. So tuan-tuan nak tukar SIM card, direct PM Zaidul Fitri. CH Riz Jafar, terima kasih. Muhammad Sabri Cik Nom, Assalamualaikum, alahai lambat masuk, kena tengok balik lepas ni. Puan Roshila, yes, siapa yang baru tengok baru masuk, you akan lost sikit lah. Saya advise untuk tengok balik daripada awal nanti. Nora Fiza Yaakob, thank you. Ais Kamal, thank you. Shraf, thank you. Nisa Nadia, Faiz Wajidi. Okay, so kita recap. Kita pun nak habis ni, kita nak recap sikit. Okay, so apa kita bincang hari ni? Apa yang kita bincang hari ni? Okay, saya bincangkan tentang satu topik iaitu emas ketika pandemik. Emas ketika pandemik, penyelamat atau beban. Emas ketika pandemik, penyelamat atau beban. Saya punya topik pun saya dah tulis dekat bawah, dekat saya punya posting, emas ketika pandemik, penyelamat atau beban. So saya pecahkan kepada dua kelompok manusia, orang yang tak pernah simpan emas dan orang yang dah ada simpanan emas. So orang yang tak pernah simpan emas, emas akan menjadi beban bagi dia. Sebab apa? Sebab dia dah mula nampak kepentingan emas. Dia dah nampak orang yang simpan emas boleh jual emas dia. Orang yang simpan emas boleh pajakkan emas dia, boleh arahnukan emas dia untuk dapatkan cash segera. Mungkin orang yang tak simpan emas ni, dia ada property, dia ada ASB financing, dia ada unit trust. Akan tetapi benda tu boleh dicairkan, kita tak nafikan. Semua medium pelaburan tadi boleh dicairkan, cuma dia akan ambil masa. That's why saya kata buat masa sekarang. Gold adalah the best platform untuk tuan-tuan buat simpanan. Tetapi yang lebih baik adalah tuan-tuan diversify. Tuan-tuan diversify semua medium pelaburan tuan-tuan. Ada duit, diversify. Kita tengok apa biasanya pakar-pakar pelaburan selalu sebut, don't put all eggs in one basket. Okay, jangan letak semua telur dalam satu bucket. So kalau terjatuh bucket tu semua pecah. So that's why dia bagi perumpamaan sedemikian supaya kita pelbagaikan bucket kita. Okay, so yang pertama tadi belum simpan, yang kedua dah simpan. So yang belum simpan, dia akan rasa terbeban sebab dia nak mula simpan emas. Okay, so saya bagi dua advice, tambah pendapatan, kurangkan perbelanjaan. Dan you akan ada surplus money, dan surplus money itu baru you beli emas. Kelompok yang kedua, kelompok yang disimpan emas. Kelompok ni akan sentiasa tersenyum. Kelompok ni akan sentiasa tersenyum sebab apa? Dia boleh jual, dia boleh pajak. Dan saya bagi, saya share juga kenapa emas bukan platform-platform yang lain. Kita ada Takaful, Unit Trust, ASB Financing, kita ada property, kita ada hartanah dan 1001 bentuk medium pelaburan yang lain. Kenapa emas? Saya dah sebutkan tadi, emas adalah antara benda yang paling mudah cair. Okay, yang paling mudah cair. Paling mudah cair. Emas ni tak kisah. Mungkin tuan-tuan nak beli simpan gold bar, boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan nak simpan dalam bentuk dinar, boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan nak simpan dalam bentuk barang kemas pun boleh, tak ada masalah. Barang kemas tuan-tuan boleh beli dengan PG Jewel. Barang kemas pun boleh, tak ada masalah, tak ada masalah. Okay, so kalau tuan-tuan dah ada sampai 1 kilo emas, janganlah letak kat rumah. Jangan letak dekat rumah. Itu satu tindakan yang bodoh. Okay, jadi apa perlu kita buat? Maka kita pergi ke bank untuk dapatkan safe deposit box. Okay, safe deposit box. So kita letaklah semua barang-barang kita yang berharga dekat situ. So dekat emas mungkin kita letak 1 gram, 5 gram, 1 dinar untuk kita show. Sekiranya kita ada customer, ada kawan-kawan, kita boleh tunjuk. Dan sekiranya kita perlukan cash segera, tak adalah perlu kita nak kena ke bank sebab bank ataupun ke syarikat safe deposit box sebab safe deposit box pun buka time office hour. So kita boleh gunakan apa yang ada di tangan kita untuk kita pajak ataupun untuk kita jual. Okay, so itu serba sedikit live saya hari ini. Kalau tuan-tuan ada sedikit ataupun apa-apa soalan, mungkin tuan-tuan boleh just komen kat bawah. Saya boleh baca dan kita boleh buat Q&A sedikit mungkin dalam masa 5 minit. Okay, so tuan-tuan, saya tak suruh tuan-tuan bersetuju dengan saya. Saya tak minta
dan tak berharap untuk tuan-tuan dan puan-puan bersetuju dengan pandangan saya. Itu tak ada masalah. Saya terbuka kepada perbezaan pendapat. Saya terbuka kepada agree to disagree. Saya tak ada masalah. Cuma bila tuan-tuan tak bersetuju dengan pendapat saya, tuan-tuan kena come out dengan your opinion. Okay, pandangan tuan-tuan tentang isu sekarang ni. So saya punya point tadi, emas ketika pandemik, penyelamat atau beban. Kalau tuan kata ianya beban bagi kedua-dua kelompok manusia tadi, keluarkan fakta, keluarkan hujah. Insyirah, nakib insyirah. 10 kilo emas simpan sendiri, jadi target lah, simpan di bank kena bayar kan. ASB simpan banyak tak hilang sebab dalam sistem. Okey, nakib, tuan ni doktor tuan ni doktor, orang yang terpelajar. Saya ni belajar setakat degree je, belum ada PhD. Jadi saya cadangkan yang pertama, tuan doktor dapatkan buku ni baca. Okey, bila dapat buku ni baca, tak nak setuju dengan buku ni pun tak ada masalah. At least kita tahu apa pandangan ataupun pemikiran kelompok-kelompok ni. Okey, mungkin ada orang akan cakap, "Oi, benda ni tak boleh, benda ni teori konspirasi." Okey, teori konspirasi semuanya syirik. Teori konspirasi semuanya dia ejen konspirasi pun tak, bukan SI, dia ejen SHIT, konspirasi. Okey, so terpulang. At least kita dah tahu hujah dia. Bagi mereka yang rasa macam, simpan 10 kilo susah, baik buat ASB financing, saya faham. Sebab saya dah duduk dunia bank 2 tahun. Saya kerja dengan satu bank swasta, semua bank swasta lah, tak mana ada bank kerajaan. Mungkin ada bank kerajaan ke bank pertanian. So bank, satu bank warna biru, satu bank lagi bank warna merah putih. So saya kerja 2 tahun dan saya juga jual semua produk-produk kewangan bank. Saya juga ada license dalam unit trust, saya juga ada license dalam ASB, saya juga ada license dalam takaful. So kalau nak sembang pasal sistem perbankan ataupun produk-produk bank, saya cadangkan mungkin tuan-puan kena pergi dulu bank, duduk bekerjalah dalam bank tu supaya tuan-puan tahu keadaan yang sebenar. Kadang-kadang kita hanya nampak luarnya saja, tetapi dalam sistem tu kita tak tahu. Okay, so tuan doktor, saya cadangkan dapatkan buku ni. Ataupun kalau tak dapat buku ni, tuan-tuan doalah saya punya buku tu dapat disiapkan by end of this year. Macam mustahil lah. Mungkin dengan berkat masa mungkin boleh, kita tengok macam mana. Tapi mungkin tahun depan, insyaAllah tahun 2021, buku saya berkaitan dengan konspirasi emas akan terbit. Tuan-tuan mungkin boleh dapatkan. Ada tak tips untuk bermain dengan Arahnu? Okey, Ahmad Tangki, bermain dengan Arahnu ni satu benda yang sangat bahaya. Bermain dengan Arahnu satu benda yang sangat bahaya, dan tolong jangan dengar cakap penjual emas, cakap ejen-ejen yang jual emas, kita beli 10 gram, letak dekat Arahnu, dapat cash, beli 7 gram. Dapat 7 gram, kita letak dekat Arahnu, dapat cash, beli 5 gram. Dapat 5 gram, letak dekat Arahnu, dapat cash, beli 3 gram. Dapat 3 gram, letak dekat Arahnu, dapat cash, beli 1 gram. At the end, emas kita yang dekat dalam Arahnu tu, siapa yang nak tebus? Kita juga yang nak kena tebus. So, permainan Arahnu, ataupun dulu, ramailah dulu tahun 2015-2016 waktu saya mula menceburi bidang emas, waktu tu agak-agak kecoh berkaitan dengan tips manipulasi Arahnu lah, sedut duit daripada institusi duit lah, macam-macam terma yang diorang gunakan. Tetapi at the end, sebenarnya yang akan sakit kita, yang akan untung ejen emas, penjual emas. Sebab apa? Kita beli dengan dia, dia dapat komisen. So that's why bagi saya, untuk bermain dengan Arahnu, Arahnu ni bukan tempat untuk kita letak barang, letak emas sesuka hati, tak. Arahnu adalah tempat kita dapatkan cash segera. Dan ingat, Arahnu punya interest, kita boleh kata interest lah, it's not interest lah, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil ujrah. Okay, tuan-tuan nak letak dia sebagai riba or whatsoever, it's up to you. Okay, saya tak campur tangan dalam urusan pakar-pakar syariah dalam negara. Apa yang mereka putuskan, kita ikut. So, mereka telah putuskan ada interest lah, kita panggil interest lah, interest ataupun kadar keuntungan, profit rate.
yang dikenakan oleh Arahnu ataupun nama lain cas upah lah, sangat-sangat tinggi. Paling tinggi kalau Arahnu 1% per month. So kalau setahun kita biarkan emas kita dalam Arahnu, sebenarnya dah 12%. Dah 12%. Hampir sama dengan kredit kad. Kredit kad kadang-kadang ada sampai 18% setahun, ada sampai 20% setahun. So elakkan emas kita duduk lama dalam penjara Arahnu. Dalam buku saya, dalam bab yang ke-9, saya ada tulis satu artikel. Nama artikel tu tentang 9 pantang larang sebelum masuk ke penjara Arahnu. Okey, dekat buku saya ni ada 2 artikel. Yang pertama, artikel 9 pantang larang sebelum masuk ke penjara Arahnu. Artikel yang kedua, sejarah dinar emas dan kronologi pertukaran mata wang dunia. So, dalam topik yang terakhir, bab 9, artikel tu saya terangkan jelas apa 9 step yang tuan-tuan kena elakkan sebelum masuk ke penjara Arahnu. Apa benda yang tuan kena take note sebelum pergi melangkah masuk ke dalam penjara Arahnu. Okey, Ramzan Sudin, Mastura Rasiman, Kamal Safiyuddin Mustafa. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak mereka yang duduk bersama dengan saya. Mungkin dalam 30-40 orang tadi total. So tuan-tuan tolong follow saya punya channel Telegram yang tengah bergerak ni. Just pergi dekat pergi kat Telegram, type saja nama saya secara rapat. Jadi tuan-tuan akan jumpa saya punya channel Telegram. So dalam channel Telegram tu setiap hari saya share satu ilmu emas. Setiap hari saya share. Tugas tuan-tuan baca, hadam, kunyah, telan. Kalau baca pun malas, hadam pun malas, kunyah pun malas, telan pun malas, saya dah tak ada ubat untuk perkara tersebut. Okey, dah tak ada ubat untuk perkara tersebut. Mungkin saya selalu letak hashtag sila meninggal lah. Okey, hashtag sila meninggal. Okey, Zaidul Fitri. Okey, last saya jawab satu lagi soalan. Katakan saya sudah mempunyai 500 gram emas di mana kita untuk cashkan. Okey, ada 2. Macam saya cakap tadi, untuk cashkan emas ada 2. Yang pertama Arahnu, yang kedua jual. So kalau kita ada 500 gram dan kita dah capai matlamat kewangan kita, dalam menyimpan emas kita kena letak target matlamat kewangan. Sebagai contoh, kita target nak beli tanah, property. Nak beli tanah lah, tanah cash. Katakanlah harga tanah 200,000. So harga tanah 200,000, berapa gram emas yang aku kena ada? So hari ni mungkin sekitar, kalau 1 kilo hari ni 300,000, setengah kilo 100, mungkin kita kena ada dalam 6 atau 700 gram untuk dapatkan 200,000. 600 atau 700 gram. So target, by hook or by crook, kita target 5 tahun atau 10 tahun. Nampak macam mustahil? Tak, tuan simpan je emas. Emas ni dia punya aura dia lain. Target 5 atau 10 tahun akan datang, aku akan beli tanah cash. Contoh, tanah 200,000 ni mahal lah, dan of course tempat tersebut mungkin ada sumber air, mungkin kawasan yang sangat cantik, kawasan yang sangat strategik, that's why dia mahal. Kalau tanah standard mungkin dalam 60,000, 50,000, 60,000 dah boleh dapat tanah standard. So jawapannya adalah boleh jual ataupun tuan-tuan boleh pajakkan. Tapi kalau dah jumpa, dah sampai tahap kita punya matlamat kewangan, saya cadangkan jual, tak payah pajak. Mungkin kita jual 80% daripada simpanan emas kita jual dan dapatkan aset yang lebih baik, aset yang lebih besar untuk kita. Sebagai contoh, rumah, property, ataupun kedai, shop lot. Cash, kita beli cash, bukan hutang. Okay? Bukan hutang. Saya tak galakkan tuan-tuan dan perempuan berhutang. Belilah cash. Jiwa tenang, hati tenang. Kalau tuan-tuan nak berpegang dengan pandangan Robert Kiyosaki iaitu OPM, Other People's Money, no problem. Saya meraihkan pandangan beliau. Dalam buku beliau, Robert Kiyosaki pun, dia sebut pasal OPM, Other People's Money. So kalau tuan-tuan ada 200,000, nak beli rumah 200,000, dia kata buat loan, daripada 200,000 tu kita boleh beli 10 biji rumah yang berharga 200,000. Tetapi semua loan dan kita sewakan. Itu idea dia lah. Saya tak nafikan benda tu baik.
Dan okey, terpulang. Tapi kalau tanya saya lebih galakkan untuk tuan-tuan beli semuanya secara cash. Sebab apa? Orang yang berhutang ni hina di siang hari, uh, jiwanya risau runsing di malam hari. Orang yang banyak hutang ni, orang yang berhutang ni hina di siang hari, jiwanya risau dan runsing di malam hari. So that's why saya kalau boleh elakkan kalau boleh. Okey, wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya. So tolong subscribe saya punya channel Telegram. Siapa yang berminat dengan simpanan emas dan tak ada nulis pasal simpanan emas, boleh WhatsApp saya. Mereka yang nak dapatkan buku ni boleh tengok dekat saya punya Facebook. Saya ada tinggalkan link untuk beli buku ni dekat PG Mall. Ada 11% off. 11% off. Okey, kalau lagi bijak, tuan-tuan boleh beli 10 buah buku saya. 10 buah buku ada promosi separuh harga. Harga buku RM38. Harga buku RM38. Beli 10 buah buku, dapat separuh harga. Satu buku jadi RM19. Okey, kemudian tuan-puan dapat lagi 11% extra sebab kita ada 11-11 punya promotion. So, tuan-tuan dapat promotion 61% off. Jika beli 10 buah buku. So sangat-sangat jimat. Tuan-tuan mungkin boleh share dengan dealer-dealer yang lain. Mungkin boleh share dengan customer-customer tuan supaya ilmu tentang emas ni dapat disebarluaskan. Nur Hafizah Yaakob. Yes, ini pun saya punya dealer. Siapa yang duduk area Negeri Sembilan, Kuala Pilah, Bahau, mungkin boleh direct terus dengan Nur Hafizah Yaakob untuk mulakan simpanan emas. Cikgu lah ni. Ini seorang cikgu. Saya pun cikgu. So mula simpan mula dengan RM RM100 sahaja. Wallahualam. Terima kasih banyak. So tuan-tuan yang baru masuk, saya cadangkan tuan-tuan tonton kembali saya punya live daripada awal tadi. Wallahualam. Assalamualaikum.